Dua. Itu pertama kali saya menang anugerah tu. Tahun berapa? 2-3 tahun lepas tu. Ustaz tengok kan? Tengok TV. Saya tak tengok. Tak. Oh. Saya tengok iklan je. Okey. Kenapa Ustaz? Sebab di sana Terengganu tak ada panggung. Tak ada panggung, tak ada. Panggung ada tapi dijual baju lambok. Okey. Kenapa Ustaz yang Ustaz tanya saya pasal menang tu? Kenapa? Ada apa? Okey, masa KL Drift 2 tu, filem itu membuatkan Samsul menang Best Director. Bukan Best Actor. Best Director tahun 2000 berapa? 2010. 3 tahun lepas kan? 2011. 3 tahun lepas 2010 Best Director. Okey, masa tu rasa seronok dah pasal kerja buat filem kita berjaya, orang beri kita anugerah pengarah terbaik, memang seronok lah. Bagaimana dengan perasaan sekarang? Lebih kurang macam Pendray juga lah kan. Pasal sekarang saya dibandingkan cerita lah, saya rasa sekarang ni kalau orang jumpa saya, of course akan tanya saya pasal yang so nampak filem apa lepas ni kan, apa gangster 3 ke apa kan. Tapi saya sekarang ni buat masa sekarang saya nak cuti Malaysia dulu kan. Cuti sekejap Ustaz kan. Saya nak fikir pasal hidup saya dulu. Sebab sebelum ni keutamaan saya adalah kerjaya saya kan, 24 jam kerja kan. Allah ingat, solat ingat, tapi kerja yang lambakan kerja ni saya tak tahu orang lah, tapi kalau saya ianya mengganggu ibadah kita kan. So benda tu jadi on off, melalaikan. So sekarang ni saya off pasal filem apa semua tu. Saya sekarang ni tengah relax dulu dengan Ustaz kan, chill dengan abang-abang ahli syurga ni insyaAllah. Tak cerita pasal filem Ustaz, malah suka lain Ustaz. Dengar tu, walaupun sebagai Best Director, ingat senang nak dapat Best Director, pengarah filem terbaik filem 3 tahun lepas baru. Hebat, rasa seronok, rasa glamour dan sebagainya. Tapi ada waktu saya menang tu ada sesuatu ya, macam pendek juga kan. Something missing. Apa benda yang something miss dia ada. Sesuatu kehilangan. Ni bukan kita yang kampung ni. Best Director, pengarah terbaik, dapat award. Tak tahulah award tu tinggi mana. Akhirnya rasa sibuk tu mengganggu ibadah. Dan kan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia itu sia-sia, melainkan supaya beribadah kepada aku. Jadi kalau tidak beribadah, sia-sia hidup dia. Orang ni sia-sia hidup dia. Bila orang yang hidup sia-sia, glamour pun tak jadi apa dah. Nampak? Jadi jadikanlah kita orang yang beribadah. Sama ada sebagai pengarah filem, penggiat filem, aktor, pelumba motosikal yang sampai taraf MotoGP, jaga solat, sampai tahap pengarah filem. Ni best actor pun dapat. Ingat tu Badrul, dalam filem dia Badrul. Siapa Badrul? Mu nak pegang watak Badrul dulu filem dia. Pandai pelakon je. Mana ada tak? Mana ada. Kalau dia kata ada, katok dengan mikrofon. Badrul. First time dapat pelakon terbaik tahun bila? Saya tak pernah. Tapi dicalonkan ada. Cuma anugerah yang pernah saya dapat adalah anugerah yang sama juga Samsul pernah dapat, iaitu anugerah Yasmin Ahmad, penghargaan atas filem-filem yang saya pernah terbit. Dan apa yang saya ingin kongsikan Ustaz, sebenarnya memang dulu saya terfikir dan teringin untuk nak menang anugerah, tapi apabila dapat anugerah tu saya rasa ni dunia ni kecil sangat. Jadi tak ada apa yang boleh menang apa pun melainkan dengan kalimah yang ada dalam hati kita. Itu yang saya belajar daripada seseorang
kemenangan yang sebenar itu adalah kalimah la ilaha illallah yang Allah beri pada kita. Kerana apa? Kerana Allah telah pilih kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena bersyukur kenapa Allah pilih kita, kerana Allah sayangkan kita. Cuba bayangkan kalau hari ini kita bukan di kalangan orang-orang yang mempunyai kalimah ni, siapa kita? Jadi macam mana kita nak menghadap muka kita dengan Allah? Jadi selepas saya dapat anugerah tu, dan saya rasa anugerah ni tak ada apa nak dibandingkan dengan apa yang Allah telah beri pada saya hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Itu pandangan seorang yang sudah kita tahu kehebatan beliau ini yang ada di atas pentas. Akhirnya kita ni balik kepada agama. No atau tak boh, kena balik pada agama. Sebab kita bila beranak itu, kita agama. Tu yang lalai-lalai tu beranak agama. Beranak azan. Bang. Bang. Cari dulu mesti beranak bang. Syamsul pun beranak bang, tengah kanan. Semua bang. Tapi masa kita besar ni, kita tak ikut agama. Itu silap. Bila beranak bang, panggil Tok Bilal, panggil Tok Imam bang. Bang tengah kanan, komak tengah kiri. Ambil buah kurma pula. Ikut Islam. Belah mulut tak pakai buah strawberry. Tak pakai buah hulu. Ikut agama. Gunting apa, ikut agama. Marhaban, selawat apa semua. Tapi bila besar, tak mau ikut agama. Tak semayang lah, macam-macam peseng. Ada yang kutuk lah, macam-macam. Tapi bila dekat-dekat nak mati, agama pula. Atau mati, buat agama balik. Ambil kain kapang, mandi apa semua. Tapi masa dia sihat, dia lawan agama. Kita jangan jadi makhluk gini. Balik awal kita. Kalau jadi transformer lebih baik. Sebab transformer dia robot dia. Tak masuk neraka robot. Nampak tak? Manusia ni. Bangun, keluar ke bumi, lahir agama, tengah-tengah lawan agama, mati baru ikut agama balik. Sama macam televisi lah kadang-kadang. Buka, baca ayat Quran, ujung nak tutup ayat Quran, tengah bikini. Nampak? Bollywood tayang pusat. Hidup kita kadang-kadang jadi gitu kalau kita tak jaga-jaga. Biar kita banyak dulu agama, sekarang kita sedang berada ikut agama, dan mati memang kita akan ikut agama. Orang yang tak semayang pun orang semayang dia. Orang yang tak kenal Quran pun orang akan baca Quran nanti bila dia mati. Baik. Ya baik, pastinya sebelum kita nak teruskan lagi persoalan-persoalan daripada hati-hati jemputan kita kepada UAI, pun kita nak mengucapkan, mengalu-alukan kehadiran YB Dato' Abdul Rashid Asnun, Timbalan Ketua Menteri 1. Terima kasih atas kehadiran anda. Kita bukan gemuruh sikit. Dan juga masih lagi, kalau tadi kanak-kanak berumur 17 tahun, sekarang ni kanak-kanak berumur 14 tahun. Namanya Nora Shikin binti Harun rasanya, yang berada di sebelah pentas. Jadi dia dah lost mak bapak dia kat mana tak tahu. Dia umur 14 tahun, dia tak tahu cari mak bapak dia kat mana dah. Tu dia. Okey. Jadi mungkin ada persoalan-persoalan, kita nak dengarkan mungkin daripada jemputan kita. Pertama kita bersama dengan Hafiz Syarin dulu untuk bertanyakan soalan yang mungkin terbuku di hati untuk bertanya dengan ustaz. Silakan. Okey. Rapat sikit Hafiz, kalau kita rapatkan sikit, ada yang tak dengar di belakang. Okey, dalam kertas ni ada tulis, dalam filem Mu Tunggu Aku Datang tiada pelakon wanita. Ada cakap-cakap mengatakan ia menafikan hak wanita. Tolong jelaskan Ustaz. Baik, kita dah start soalan ni. Soalan daripada Hafiz Syarin, dia kata dalam filem yang P. Andrea Arwah baru ni, Mu Tunggu Aku Datang. Mu Tunggu Aku Datang tu Terengganu. Hang tunggu Cik Mai. Itu nombor 2 Ustaz. Nombor 2. Nombor 2. Hang tunggu Cik Mai. Baik, tak ada pelakon perempuan. Memanglah tak ada sungguh. Tapi persoalan ni, adakah mana filem Mu Tunggu Aku Datang ni menafikan hak wanita? Dia minta penjelasan. Dalam filem ni daripada awal sampai akhir tidak ada pelakon wanita. Ada suara dalam telefon je. Tu pun kita kempen suruh pakai tudung. Nak suruh pakai tudung. Pelakon tak ada. Baik. Haram tak kalau ada orang perempuan dalam filem? Tak haram. Filem ni tak ada pelakon perempuan, bukan maknanya haram pakai pelakon perempuan. Tak haram pun.
Selagi kita ikut panduan, tidak akan berlaku haram. Haram ni lompat pagar. Tak ikut peraturan baru jadi haram. Bukan haram sebab pelakon perempuan, haram sebab ada batas-batas agama yang kita tak ikut. Pakai tuduh aurat apa semua, tayang body, pakai ketak-ketak, seksi-seksi, nak suruh tarik orang, suruh tengok. Ingat bila kita buat benda-benda lagu tu, kita ni yang paling banyak dosa. Yang tukang mari tengok satu dosa, yang tukang buat, yang terlibat, yang tukang filem bagian spotlight apa semua, dia ikut tengok penonton ramai mana. Kalau 1 juta penonton, 1 juta dosa. Tu Ustaz cakap macam tu, aduh, saya rasa berdosa sangat, Ustaz. Saya pun sama. Alhamdulillah. Sebab berdosa. Tapi betul lah, Ustaz. Taubat, Ustaz, kan? Kita rasa belum terlambat. Maksud kata dia rasa berdosa. Alhamdulillah. Yang tak, tu bagus yang kita nak. Yang kita tak mau, bila kita dengar berdosa, kita tak rasa berdosa. Orang yang buat dosa, Allah tak pelik. Sebab manusia ni khuliqal insani dha'ifah. Manusia Allah cerita lemah. Dia lemah, banyak kelemahan. Tak pelik bila kita buat dosa. Yang peliknya bila kita buat dosa, kita tidak mahu kembali kepada Allah. Tu yang pelik. Sebab taubat free, tak payah bayar tol, walaupun akan naik. Nampak? Free. Pelik Allah kata, mu buat dosa, taubat free, mu tak mau taubat kepada aku. Pelik sungguhlah. Itu. Jadi siapa yang buat dosa, lain pada Nabi, lain pada Rasul. Maka golongan yang buat dosa A dan B. A buat dosa lalu menyesal kepada Allah, hak ni terbaik. Yang dua, buat dosa tidak rasa menyesal. Na'udzubillah, jangan jadi golongan yang kedua. Baik. Bila tak ada perempuan dalam filem ni, bukan makna filem ini anti perempuan, bukan menafikan hak perempuan. Hak perempuan umpamanya kena tutup aurat. Okey, dalam filem ini kita arahkan mesti kena buka aurat. Itu namanya menafikan hak wanita. Kerana wanita wajib tutup aurat, kita nafi hak dia. Awak kena pakai skirt. Action. Cuma kita nak bagi tahu kepada pengarah-pengarah filem, kepada orang yang bergiat dengan filem, orang minat tengok filem, bahawasanya tak mestilah ada perempuan baru dah orang nak tengok, orang ramai mari tengok. Sebab kita ni dalam filem kita nasihat, dalam Facebook kita nasihat, dalam drama kita nasihat, dalam paper kita nasihat. Ad-dinun nasihat, agama nasihat. Orang mampu nasihat dengan filem, nasihat dengan filem. Jadi bukan maknanya kita nafikan hak wanita. Orang yang mendedahkan pelakon-pelakon sampai nampak aurat dia dalam filem, inilah golongan yang telah menafikan hak wanita. Kerana wanita, al-mar'atu auratun, perempuan itu ialah aurat sebenarnya. Maka tutuplah aurat-aurat mereka, jangan kita buka atas nama filem, atas nama jawatan, atas nama tugas dan seumpamanya. Baik. Sebelum tu kita panggil 3 orang. Kita nak bagi 3 lagi buku. 3 lagi buku kita nak bagi buku. Baik ya. Baik. Mari. Siapa yang merelakan diri dia untuk naik ke atas itu? Ada dah pakai yang macam Ustaz Azhar tu. Mana? Tu. Macam main. Muka silakan. Macam je lah, ada answer mana. Macam je. Ni baju hijau main. Baju hijau main. Ada dah orang Langkawi ada tak sini? Yang nombor 3. Orang Ipoh ada, Ipoh. Orang Ipoh ada. Sementara tu ni Nur Rashikin binti Muhammad Khalid. Ni Tok dengan Tok Wan dia dekat tepi pentas sebelah kanan ni menunggu anda. Kesian Tok tunggu lama dengan nenek Okey, teruskan Ustaz sama. Bagi mic ya. Okey, bagi mic. Baju hitam nama benda. Tak sampai cakap je. Muhammad Nazri bin Ibrahim. Duduk belakang ni. Belakang ni. Nazri bin Ibrahim. Duduk mana? Saya Kulim. Orang Kedah. Okey, matu pung. Lepas tu muka ni macam mana? Kata? Janggut pun boleh tahan tau. Idola Ustaz. Ya. Kahwin dah? Dah Ustaz. Berapa? Betul. Alhamdulillah. Hafiz tolong ambil bagi dia hadiah Hafiz. Buku yang nak Dua-dua. Bagi buku.
Satu-satu dulu. Mundak dulu. Orang kuling ni gaduh. Tak ada soalan terus bagi dah dia. Tak payah soalan. Tak ada soalan, bagi hadiah. Tengok untungnya yang mana ni. Adik-beradik. Adik-beradik. Berani. Ni nama benda? Muhammad Syafiq. Muhammad Syafiq. Alhamdulillah. Orang mana asal? Orang Kulim juga. Orang Kulim juga. Habis orang Kulim depan ni. Okey. Kita tanya satu soalan langsung. Ni kenal tak ni? Awak tak kenal pula. Filem terakhir dia, tahu? Filem terakhir. Filem terakhir. Setakat ni lah, 2013. Yang kena sabotaj tu. Yang kena sabotaj tu. Yang nombor second last? Second lah. Yang nombor 1 tu. Kat Gangster 1. Tengok tak? Awak tak tengok. Hang tengok juga, no? Minyak suka boria je. Bagi Samsul bagi hadiah dia. Terima kasih. Sudi naik. Terima kasih. Bagi seorang lagi. Mana? Ada orang jauh tak? Orang KL ada? Siapa orang KL? Main orang Jui. Masya-Allah. Tak apa, saya tak ada wudu. Ada orang KL? Ada orang Melaka? Siapa orang Melaka? Tak ada orang. Orang Pulau Pinang. Orang Pula ada, orang Pula. Pulau Pinang. Meh. Sokok JKK. Salang ujung tu. Ujung tu salang. Ni. Okey. Bagi dia api. Api duduk. Bagi dia berdiri je. Main nak duduk senang gamuk. Nama mu benda? Nama mu? Nama saya Zaid Izzuddin bin Rahmat. Orang Pulau Pinang. Pula tu. Pulau sana. Kat mana tu? Dekat Sungai Ara Lepas. Sungai ke? Kerja apa? Student lagi USM. USM. Ya. Sains. Kelas apa masuk? School of Art, budak New Media. Grafik. Grafik? Buat grafik? Buat grafik New Media. Comel dengan baju biru semua. Kenal juga. Kenal Samsul? Kenal. Follow Twitter lagi. Follow Twitter lagi. Ni? Follow. Rumah ada internet Rumah ada internet Ada. Ni kenal? Kenal. Siapa ni? Andre. Nak tak buku tu? Nak. Buku ilmu mesti nak. Tanya dia satu soalan yang dia boleh jawab. Soalan saya. Namakan filem terakhir yang Ustaz berlakon buat masa ni. Ustaz, mu tunggu aku datang. Tu filem pertama. Yang kedua. Ustaz, hang tunggu Cik Mai. Mu ni macam ke aku tak pandai berlakon. Bahan terakhir selalu. Banyak lagi ni yang akan syuting pula ni dengan Nora Danis. Dengan apa Ustaz? Nora Danis. Nora Danis tak datang Ustaz. Nora Danis tak datang. Tak, pasal dia siapkan nasi goreng. Saya makan nasi goreng tadi. Aduh, ya Allah. Ada? Kena lagi. Nak dia? Ambil, bagi dia pergi. Siang dia. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan marah gua-gua. Comel loteng. Jumpa lagi. Okey, baiklah. Itu kita bagi hadiah lagi. Ada lagi hadiah yang tak bagi. Tapi sebelum tu kita teruskan lagi soalan-persoalan yang mungkin daripada Ada lagi soalan? Ada lagi satu saya wakil kepada semua. Ini apakah hukum buat line pada rambut? Buat line pada rambut. Yang sebenarnya bukan buat line pada rambut ni, buat pada kepala. Okey, kepala. Buat kat rambut payah nak buat line. Tapi mandi. Tapi di sini dia tulis rambut. Macam mana saya nak baca kepala? Betul dah. Dia tanya tu buat line kat rambut. Salah. Bukan awak salah soalan tu. Awak pun tukang baca salah jugalah.
Baik, rambut ni comel-comel ambil line buat 3 crack gini. Mari duana ni asalnya daripada penduduk asli. Ini adalah trend atau fashion rambut penduduk asli. Boleh tengok dalam Google, type African tribe, Amazon tribe. Dia akan keluar suku-suku kaum hutan. Kalau di Amazon dia akan ada jumpa hak jenis toreh. Rambut dia molek dah. Lepas tu dia toreh dengan pisau, jadi lekatlah line, nampak line pada kepala dia. Nabi pernah sebut dalam hadis yang maksud yang bunyinya lebih kurang ihliku kullah au utruku kullah au kama qala. Kalau kamu nak cukur rambut, cukurlah semua sekali. Kalau kamu nak simpang semua sekali. Maka qazak ni dalam istilah fiqh dilarang. Larang tu haram ke makruh? Yang paling ramai kata makruh. Sebahagian kecil mengatakan haram. Walau bagaimanapun benda ni tak molek. Jadi kalau kita nak fashion, jangan sampai benda yang dilarang oleh agama. Agama Islam ni agama yang sangat menitik beratkan comel, keterampilan diri. Sebab tu Nabi rambut dia pakai minyak dan dia sikat. Dia bukan buat dengan tangan gitu dia. Ada minyak, ada sikat. Maknanya cantik, anggung dan sebagainya tuntutan Islam. Jadi jangan sampai tiru orang-orang yang duduk dalam hutang. Kesian kita tengok. Dia lalu ditiru, yang kuat tirunya Negro Amerika yang buat mula. Bila dia tiru, maka jadi idola kita, ikut pula. Setengah daripada rapper-rappers toreh rambut pula. Dan sangat popular dalam jail. Maknanya contoh ni datang dari benda yang tak mampu comel dalam hutang. Jadi kita juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba balik ikut orang dalam hutang. Kita tak berasa comel. Dayok mana pula ni. Nak kita action duk tersembah, rambut ada line. Faham tak? Tapi bila orang faham, ini dayok, ada juga Penang dayok. Masalah kita takut. Jadi bukan kita nak marah. Kalau boleh nak cantik, jangan sampai orang hina kita. Pasal dia tu amalan daripada suku-suku kaum Amazon dalam hutang yang jenis toreh kepala, akhirnya ditiru oleh maknanya Negro Amerika, kaki-kaki rappers dan orang banduan dalam penjara sampai ke anak-anak muda kita sekarang. Dalam Ustaz cakap pasal tu saya ada nampak juga kadang ada setengah lelaki yang cukur macam kan lain kening ni kening pula macam ni pula. Nabi sebut dalam hadis, iaitu la'anallahu namisat wal mutanamisat. Allah laknat orang yang cukur kening. Ya. Walaupun perempuan. Perempuan pun tak boleh. Tak boleh. Yang bolehnya berat. Dia punya kening tak sama, lalu dia beki, jadi sama, okey. Tak boleh cukur. Dicukur buang habis, lepas tu letak dengan peng. Barang magic. Atau cukur tinggal nipis je. Depan kata la'anallah, kena laknat, na'udzubillah. Jadi waktu hak lepas-lepas akan datang, kita biar yang terbaik. Kita boleh baiki diri. Allah tak heran kita buat salah, tapi Allah heran kenapa kita tak mahu betulkan kesalahan kita. Baik, ada soalan Samsul? Allah je. Tak ingat juga Okey, soalan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni biasa soalan ni. Okey, minta Ustaz komen Sultan Brunei jalankan hudud. Baik, dengar dah cerita tu. Maklum. Baik, bila sebut hudud panas. Sepatutnya sejuk. Tapi kita ni pelik, bila sebut hudud panas. Surat khabar pun panas, TV pun panas. Sebab macam something wrong orang panggil, tak benar. Sedangkan hudud ini dia sejuk. Apa yang datang daripada Allah sejuk. Nampak? Yang datang daripada Allah Quran mari pada Allah, pada kita. Maka Quran ini syifa'ul linnas, ubat bagi hati manusia. Maknanya bila dengar hukum Tuhan, kita kena rasa sejuk. Allah kata tilka hududullah, ini hudud milik Allah.
Bila kita dengar hudud, alhamdulillah, akhirnya terlaksana juga hukum Allah. Kita kena bergembira. Siapa pun jua kita yang nama Islam, bila ada orang nak buat Islam, wajib kena gembira. Walaupun dia tak pergi tolong buat, sekurang-kurangnya hatinya rasa suka. Ada orang nak buat bank Islam, kita tumpang suka kerana kita orang Islam. Ada orang nak buat muzik Islam pula supaya orang tak jadilah yang lara, kita kena tumpang suka. Orang nak buat benda-benda Islam, kita kena tumpang. Bila Allah punya, maka kita kena tumpang. Jadi kita dengar Sultan Brunei buat hudud, nak laksana hudud, kita sikap mesti kena rasa gembira walaupun bukan negeri kita. Kerana hudud, tilka hududullah, hudud milik Allah. Orang di mana saja kita dengar orang nak buat hukum Allah, kita kena gembira. Kerana kalau kita tak gembira, tanda kita munafik. Nampak? Cuma peliknya Allah buat hikmahnya, orang yang paling kaya nak hukum Allah. Sedangkan yang tak mau hukum Allah, tak nak hukum Allah, orang yang miskin. Kata Brunei punya ni, dia punya kereta 20 buah kereta mewah. Nampak? Kenapa dia mewah? Kerana rakyat pun mewah. Nampak? Ni free, itu free, ni free, itu free, ni free, ni sekali bayar, ni free. Ni kita tanya orang Brunei, tanya rakyat dia. Patut pun raja dia mewah. Mewah juga, alhamdulillah. Tetapi nak khabar begitu kaya, istana yang begitu hebat, dia punya kekayaannya memang kaya sungguh, duit main bilion, masih nak hukum Allah. Kenapa kita tambah hukum Allah? Pakai Honda kat buruk, tolak hudud. Pakai kereta buruk kancing, tekan signal, wiper naik, tolak hukum Allah. Di sini yang pelik jadi itulah patut kita ambil i'tibar. Orang yang Allah beri paling senang, paling kaya, namanya tersenarai di dalam orang-orang yang terkaya di dunia. Terima hudud. Kita tolak hudud, nama tersenarai dalam orang yang menerima beri. Faham tak? Maknanya kita tak mampu nak belanja, tak cukup gaji, perlu bantuan kerajaan nak hidup. Lawan hukum Allah, tak setuju hukum Allah. Dia tersenarai 10 orang terkaya di dunia kerana ada lebih daripada 50 bilion dolar duit, masih lagi nak hukum Allah. Jadi dia nak kita berfikir, akukah yang lebih ataupun siapa? Jadi fikirlah kenapa orang yang kaya sangat di dalam dunia nak kepada hukum Allah, sedangkan kita kaya pun tidak, kaya adalah tak nak hukum Allah. Itulah maknanya Allah bila dia nak beri kekayaan pada siapa, kita tak boleh nafi. Dan yang kedua, kekayaan tak masuk neraka. Yang masuk neraka ialah manusia itu sendiri. Baik, ada lagi soalan? Okey, seterusnya daripada PI mungkin. Lagi soalan yang kedua. Soalan kedua. Okey. Ni saya memang nak tanya Ustaz. Ramai yang nak tahu ni. Kejadian ikan melompat ke darat di Lahad Datu, benar ke kata orang nak kiamat dah dunia ni? Baik, dia kata ikan melompat-lompat di Lahad Datu baru ni. Dalam Facebook macam-macam lah gambar. Jadi soalannya, adakah dunia ni nak kiamat? Kita jawab alhamdulillah, semua kita maklum, ikan melompat ke tak melompat, memang dunia ni nak kiamat. Ikan melompat ke, ikan siapa ke, ikan beredeng ke, dunia memang nak kiamat. Tanda pertama, hujung dah dunia ini, lahirnya Nabi terakhir. Nabi kita lahir tu tanda dekat dengan kiamat. Nampak? Cuma kita ni tak perlu kita tak tarikh 3 bulan lagi, berapa tahun lagi tak payah. Kita tak tahu tentang kiamat, melainkan satu saja, kiamat hanya berlaku hari Jumaat. La taqumus sa'ah illa fi yaumil Jumaah. Nabi yang kata tak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Baik, bila berlaku ikan melompat, kita tak pernah tengok, rasuk banyaklah akan kiamat tak lama dah ni, pasal ikan lompat-lompat dah. Berhati-hati sekarang, jaga. Benda ni kita tak ambil. Hak bagian nasi tambah. Ikan melompat ni ada 2. Yang pertama, mungkin fenomena biasa di tempat yang orang pernah tengok.
dan luar biasa kalau orang tak pernah tengok. Melompat-lompat banyak beribu-ribu ekor ni biasa berlaku. Kalau kita Google tasik Michigan, tasik Huron, tasik Erie di Kanada dengan Amerika setiap tahun berlaku. Dan pada sungai sungai Mississippi pun biasa setahun berlaku, sehingga mereka akan membuat pesta tahunan. Ikan berjuta-juta melompat-lompat, nak ambil dengan raket badminton ya pupuk. Setiap tahun benda tu biasa sebab ditengok. Kita tak pernah berlaku, tengok dalam gambar, oh nak kiamat dah 3 minggu lagi, kena ready. Nampak? Ini masalah orang Melayu kita, orang Malaysia kita cepat sangat. Benda tu fenomena biasa kalau jenis melompat. Nampak tak? Cuma kita tanya orang Lahad Datu, orang Lahad Datu kata memang berlaku setiap tahun, cuma tahun ini lebih ramai ikan. Tak macam tahun lepas-lepas. Nampak? Jadi lagi jangan gaduh. Alamat kiamat sudah ada, yang hujung-hujung pun sudah ada, semua siap di dalam hadis belaka. Baik, ada soalan? Ada Ustaz. Ustaz, saya nak tanya, apakah hukum menyambut tahun baru? Baik, tahun baru ada 2 tahun. Kita pakai tahun Islam, tahun Hijrah, tahun Masihi yang esok 2014. Tahun Masihi ini dia berubah dengan matahari. Sebab tu dia setahun 365. Tiap 5 tahun dia akan jadi 366 sekali. Tahun Islam Hijrah 355 hari. Dia nanti umur 35 tahun, maka ikut Hijrah 35 tahun akan jadi 36 tahun. Sebab Hijrah dia lebih pendek. 355 hari. Baik. Yang kata diharamkan oleh ulama-ulama ialah kita menyambut esok 2014 sebagai satu perayaan bagi kita, ini haram. Kerana ini bukan tahun kita. Tahun Masihi ialah tahun digunakan oleh orang Kristian untuk kalender mereka. Cuma ulama maafkan bagi kita, tidak haram kita gunakan kalender Masihi untuk kerja-kerja harian, untuk bilangan-bilangan harian. Cuma kita ada satu kalender kita sendiri, kalender Islam. Sekarang kita nak beralih pada kalender Islam. Kita masih guna Masihi, masih guna Januari, Februari, Mac dan sebagainya. Sedangkan nama-nama bulan ni nama-nama Tuhan-Tuhan dalam agama Majusi dan Kristian. Macam kata Januari, Januarius, Februari, Februarius, Marcus, akhirnya jadi 12 bulan. Ada yang berubah dengan permintaan padri dan sebagainya. Jadi kita guna Januari, Februari tidak haram. Yang haramnya kita guna kerana kita rasa Februari lebih baik daripada bulan-bulan Islam, maka orang itu berdosa kepada Allah. Baik, sekarang kita dalam keadaan duduk, bangun, kita lahir guna tahun Masihi dah. Mesti ada cita-cita untuk guna tahun Islam. Jangan kita anggap esok 2014 raya tukar tahun, azam baru. Jangan. Tahun baru kita awal Muharram untuk orang Islam. Cuma esok 2014 kita tidak bekerja, malam ini kita berkumpul untuk tarik supaya anak-anak muda tidak terbabah pada program-program countdown yang diharamkan oleh Allah. Satu je soalan. Okey Ustaz, ni soalan saya nak tanya, apa hukum kaum wanita putihkan muka? Sebab sekarang ni banyak sangat produk putihkan muka. Orang puan putihkan muka dia, boleh ke tak? Ulama-ulama kata kalau kita ubah muka kita ni, ada kalanya harus, ada kalanya haram. Bila haramnya, ubah yang kekal. Sekarang di Jepun dia boleh buat pipi merah. Masuk dalam lab, dia akan buat dalam makmal, doktor dia buat pipi ni jadi merah. Tak payah sapu, dia merah sampai mati. Hukumnya haram. Tapi kalau macam bini-bini kita buat, masuklah lepas pada mandi kan, ditepek undercoat, lepek dengan sembur dengan spray pula. Keluar tengok, oh merahnya. Tapi kita ambil sodek buat gini, tangga. Maknanya sementara, hukumnya harus. Begitu juga putihkan muka. Bini kita masuk dalam bilik, kejap bang, jangan masuk lagi, nak pakai bejak dulu. Faham tak? Kita kata cepat sikit. Tak sabar dah ni. Kita pun ambil tepek orang puan kan, dia ambil bedok ni jadi putih muka. Kalau orang kampung dia ambil tepung gandum, tepek. Jadi putih untuk suami dia tengok comel, tak haram. Tapi kalau hak jatah kekal, pokoknya haram. Guna alat benda-benda kimia dan sebagainya, dia akan ubah kulit kita jadi warna putih, pokoknya haram.
Jangan sampai benda tu kekal. Nak sementara gincu boleh. Pergicu lama gicu. Merahnya, comelnya bini aku. Tengok, dia tidur lagi, dia rasa basuh mulut. Alah, hitam pulak mulut tadi merah. Hitam pulak dah macam mulut kambing. Hak tu sementara tak apa. Tapi kalau buat merah masuk lab dan sebagainya, pembedahan plastik dan sebagainya, hukumnya haram. Baru nak buat hidung macam ustaz ni. Saya comel dah tu. Haram Ustaz. Haram Ustaz. Boleh buat dalam Photoshop je dah. Photoshop. Jangan buat hak sungguh-sungguh. Sebab Allah buat semua comel belaka. Hidung ke mata kena belaka dengan muka. Yang tak kata comel orang ni, tapi ada orang kata comel. Sebab tu perempuan semua comel belaka. Yang tak comel sebagian orang tengok, bagi orang lain comel. Apa soalan? Okey, ni lalang tu. Macam mana pula yang saya dengar ada yang kadang orang nak kuruskan badan dia sedut lemak. Sedut lemak. Baik. Itu sedut lemak. Ulama jawab, pertama jangan benda tu mudarat. Nampak? Jangan benda tu mudarat. Yang kedua, jangan berlaku perubahan. Benda tu tidak ada masalah. Di tubuh dia biasa, tapi dia nak luar biasa. Hukumnya haram. Tapi biasanya kalau lemak ni boleh mendatangkan penyakit, maka baru diharuskan. Nampak? Sebab biasanya lemak dia menyebabkan letih dan sebagainya, mudah kena penyakit. InsyaAllah. Dengan jawapan-jawapan tu sekurang-kurangnya ada sedikit pengisian pada malam ini. Malam ini kita nak Asma' Husna nanti. Baik, Sebelum itu, Ustaz, saya selit sikit. Sebelum itu, jadi kita nak tampilkan semula penceramah kita tadi, tazkirah awal kita sama dengan Ustaz Syed Nur Hisham bersama-sama dengan semua artis-artis undangan. Beri tepukan walaupun tak ada syiro hari ini kerana sebab-sebab tertentu yang tak dapat dielakkan. Jadi maaf dari pihak mereka. Jadi tiba-tiba silakan. Mai kini kejap. Ni ada Ustaz nak jumpa dia. Ni mai duduk dengan pengarah-pengarah filem. Mana kursi? Kursi sila bagi kau kursi. Ada. Kursi ku lambat semua. Kursi. Apa boleh hak ni. Ni yang JKK marah ni. Okey, kita duduk dengan pengarah filem. Dia duduk apa benda ni, arah orang semua suruh berlakon, kita nak suruh dia berlakon pula. Setuju tak? Saya antara kejutan-kejutan pada malam ini. Tadi Ustaz. Nak minta diri. Berok sini. Tak ada masalah. Saya basuh. Tak, kita tanya dulu orang. Setuju tak kita buat sikit-sikit sekarang boleh? Masya-Allah. Okey, silakan Ustaz. Okey. Satu soalan je, satu. Ada lagi? Saya nak tanya Ustaz, macam saya ni race di luar negara. Okey. Dan ada perempuan payung di sebelah saya, umbrella girl. Okey. Dan dia berpakaian seksi. Okey. Dan saya time tu tengah fokus di starting read. Okay. Dan saya macam berdoa untuk selamat race dan habis race lah. Dan apa hukum dia kalau perempuan seksi dan melintas depan saya ataupun di sebelah saya berpakaian seksi. Baik, dalam MotoGP ke race mana pun, Hafiz tanya dia duduk kat motor standby nak race, ada perempuan pakai seksi pegang payung. Baik, apa hukum dia? Hukum dia, adakah Hafiz yang panggil perempuan tu suruh mari payung? Tak ada. Tak, dia mari sendiri je. Dan dia pakai seksi tu Hafiz yang suruh? Tak. Tak ada terlibat. Macam saya juga, saya jalan-jalan ada orang puang awet apa semua tak pakai tudung seksi nak bergambar. Nak bergambar, adakah saya tu berdosa sebab dia pakai seksi? Tak. Yang kita kata, bagus kau pakai macam ni. Baru kita terlibat. Jadi masa tu tengok tak seksi dia tu? Tengok tak? Okey. Dia lalu. Lepas tu saya macam terpandang muka dia. Okey. Saya pandang muka. Pandang muka je. Pasal kalau pandang lah, bukan saja nak dia tengok. Dia lalu depan. Okey, macam satu berdiri. Satu lah. Satu badan dia saya semua nampak. Tapi dalam tak nampak lah. Luar je.
Dan jangan tengok lah, jangan tengok benda-benda gitu. Kita duduk pada tempat tu, ada benda gitu, jangan tengok. Kalau kita pergi tengok, maknanya kita sudah terlibat untuk mengundang kemurkaan Allah. Nampak? Baik. Sebab kita duduk dalam khalayak ramai. Bila kita pergi stand sembah di pejabat dan sebagainya, benda-benda ini berlaku. Bukan kata pada penunggang MotoGP nak duduk sebelah kita, makan depan kita, yang mari layang order makanan, naik basikal, naik kereta terbang, pramugari pulak pakai gitu. Jadi kalau dia pakai gitu, kita berdosa, balik awal lah kita. Baik, kita ada 5 minit kita nak tengok dia orang ni sedap sangat dok Araf pilihan, dia boleh berlakon ke tak? Jadi tuan-tuan semua menjadi juri. Ada satu kesah, seorang laki-laki ni dia nak masuk meminang, nak masuk tanya, perempuan tanya ke belanja dan sebagainya. Jadi P. Henry dia akan jadi lelaki yang bertuah tersebut, datang ke rumah Ustaz Syed Nur Hisham menjadi si ayah. Boleh? Saya bukan pengarah filem, Ustaz. Biarlah. Cakap banyak sangat dah dalam bising. Ni boleh kalau ni. Kena juga. Cakap banyak lah, Mak. Yang aku panah tu aku tak boleh masuk TV. Dia sama. Jadi benda. Jadi apa benda ni? Ayah. Jadi ayah. Baik. Ni pengantin perempuan. Alah. Awet. Pasal muka jambu kan? Muka jambu. Muka macam buah jambu. Okey. Hafiz jadi adik bagi awet. Nampak? Ayah kena ada mak, Ustaz. Okeylah, mak pun tak ada. Aku pelakon terkenal, boleh berlakon. Baik, boleh. Saya mak. Okey. Ni anak saya yang perempuan. Tapi kalau mak patutnya ni adik. Kalau mak ada sikit je. Mana? Kalau mak dia sikit je ada. Dia ayah lah, pasal ayah mengalah. Oh ya, okey. Mak menang sokmo. Aku lah mak. Cerita mak bekeng lah ni. Mak bekeng. Ni masuk. Okey, action. Tapi kita kena cakap logat Penang Cakap Penang. Pula dah. Tadi Ustaz yang kata. Okey, kita semua kena cakap logat utara. Cakap KL kena tumbuk sebiji. Saya mana pandai, Ustaz? Pandai tak pandai tak, kamu pelakon best actor lah. Itulah ini. Ada pula bagi Oscar kat dia. Bagi kat aku lah Oscar. Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah. Pintu tak buka lagi, pakcik. Okey. Sekejap Krek. Masuk. Assalamualaikum, pakcik. Ayah, awak bunyi dia begitu? Itulah automatik punya pintu. Hang tak tahu ke? Baru tahu ya, Ustaz tadi. Okey. Siapa tu? Ayu ada? Ayu? Siapa? Saya ni, pakcik, sebenarnya datang pada jauh, pakcik. Ya. Hang siapa tak tanya, datang dari mana? Saya orang Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Nama saya Ahmad. Nak buat apa Ayu? Kawan Ayu. Oh, ni yang Ayu cerita ni. Baik punya orang. Ayu ada ke, pakcik? Ayu? Ya. Sorry. Ayu. Macam kayu. Kawan hang mai tu. Dia nak apa ya? Ni ke yang hang cerita dulu tu? Kawan kat universiti? Inilah yang you nak menikah. Ya. Amai? Assalamualaikum, Ayu. Salam. Ayu sihat? Alhamdulillah. Mai ni nak buat apa? Macam ni, pakcik. Saya sebenar... Siapa atuk ni, pakcik? Bukan atuk. Ni isteri pakcik Tun. Ni mak Ayu. Hang nak tahu ni mak Ayu. Mak? Hang ni siapa masuk kata kutuk ni? Hang siapa? Assalamualaikum, pakcik. Tun, jangan garang sangat Tun. Tun. Jangan garang sangat Tun. Abang jangan cakap banyak. Tak lah, mai panggil lah kakak panggil tok apa ni. Aku bagi penampak lah.
Tun, minta maaf makcik. Makcik, minta maaf makcik. Amat nanti cak Amat. Tun, Ayu ni dah 8 orang nak masuk meminang tak jadi. Masya Allah. Dan ni main nak apa? Nak minta Ayu? Pelan lah sikit. Macam ni, makcik. Kerja apa? Kerja? Kerja apa? Nak minta anak aku? Niat Ahmad datang nak masuk Minang. Nak Minang tahu lah kerja apa? Kerja. Tun, jangan cakap macam tu, Tun. Jangan garang sangat. Tak boleh, kita kena garang. Kalau kita lembut-lembut tengok 8 orang dah. Dah 8 kali tak jadi ni bang. 8 kali tak jadi. Abang kau mana? Dah tua dah. Cool lah abang. Tua dah saya. Makcik, saya ni kerja bawa motor. Bawa motor. Kerja bawa motor? Ya. Lepas tu nak bagi makan anak aku. Gaji berapa gaji? Gaji berapa nak kahwin ni? Gaji sekarang ni 800, tapi insya-Allah bulan depan naik lagi 50 sen. 800 gaji. Nak kahwin dengan anak aku, ingat aku kebuluk sangat ah. Macam ni makcik, saya betul-betul minatkan Ayu. Sebab rupa macam Samsul. Tun. Kita dengan Ayu dulu. Ayu dah lama kau kenal Mat ni? Dah lama dah. Ayu dah lah buat sikit Ayu. Gatai pun boleh cakap boleh tak? India naik hekot lagi tak? Ayu naik dulu. Cakap dulu. Dah apa? Dah merenyam sangat. Betul. Wih, muka pun naik kembang. Makcik, jangan makcik. Saya ni macam ni, datang niat saya nak masuk Minang Ayu ni. Dah lama berkenan di hati. Hari-hari berbalas mesej. Macam tu kan Ayu? Berapa kalau nak bagi belanja? Tu janganlah tanya bab tu lagi tu. Taklah, kita tak tanya lambat keluarga ni. dia dulu. Tak boleh lambat, kita ada 10 minit lagi ni. Apa ni? Ingat berlakon sungguh ke apa? Ya. Cepat berapa nak bagi berapa? Macam ni makcik, saya duit dalam bank tak banyak sangat. Adalah 3,500, tapi cukup lah nak buat makan sikit-sikit. Dulu pakcik dulu masa kahwin dengan makcik ni dulu, pakcik ada 2,000 je. Dapat juga 2 orang anak. Jangan ada cakap lolak lagu tu. 2,000 tu sebut dalam tu hang bayar 1,000 je. Allah, jangan bocorkan kasihan. Hang tak bayar habis lagi. Aku tak halal memang pun. Bocor kasihan. Itu kalau tak boleh tak halal sampai mampu yang kena bayar 1,000 tu. Apa? Ikhlas 1,500 ke apa tak apa. Tapi jangan main minta lagu ni. Bawa orang tua. Tahu orang tua? Tahu. Mak ayah hang lah. Apa hang? Dia nak mai kenal dulu Mari, tu. Kenal tak kenal lewat ni nak pukul 12. Kenal apa? Kesian Kak Ayu dah menggeletak tu. Ni pun tak boleh kira lah kat ni. Ayu, Ya? Ayu Nak setuju ke? Nak ke? Orang macam ni nak macam jual kapek apa? Tak tahan nak nikah dah ni. Nak Gatal muka sangat. macam ni nak. Ayu sayang abang kan? Sayang awak. Boleh tengok makcik. tu. Tun, dia Kami orang dah berani tu. Hati dah terpikat. Boleh lah makcik. Betul nak. Betul makcik. Tak apa, free pun tak apa. Kalau ikhlas nak ambil anak makcik, ni jangan ingat ni. Tak boleh free. Mana boleh free? Kena bayar lah juga. Bayar mas kahwin lah. Yalah, tak boleh free. Saya ni tak adalah duit banyak-banyak nak kahwin sampai juta-juta makcik, tapi adalah sikit Tak nak apa, makan. tak apa. Macam muka hang pun padat dengan Bang, anak. tapi kalau nak kahwin, Padat dengan muka anak ni. bang, kalau nak kahwin dengan akak saya, adik nak motong Dia satu. jangan bising. Pergi ambil belakang basikal, pergi beli gula. Ambil basikal, ambil geret, pergi beli gula. Buat ajak kan. Mak ni Bawa orang becik. tua mai. Ni jangan dengar ni. Laki aku ni depan orang lah, belakang nak pahit nak mampus. Bawa orang tua mai jumpa kami. Jangan jatuhkan kemaluan abang. Cakap elok-elok tu. Tu dia naik nak tabah. Bawa orang tua main, bagi main elok, main 2-3 buah lori, bawa abang, bawa apa, main cakap. Orang tua ni main jalan sajalah, jangan main tanya-tanya lagu tu apa semua. Tak elok. Lain clear makcik. Lain trik kita bagi, tak ada masalah. Tak Muka masalah. macam hang pun ada match berak pelakon tamik. Tak ada apa. Betul. Kita bincang dulu, jangan bagi keputusan lagi hari ni. Tak, ni bukan keputusan. Bawa orang tua ni apa main bincang orang muda lagu ni. Abang yang kena buat keputusan. Abang tahu abang apa? Bayar 1,000 tu dulu.
Alhamdulillah. Boleh jadi pelakon, tapi taklah pandai sangat. Nampak orang ingat tu pandai sangat. Alhamdulillah. Boleh temukan ke burung. Kata-kata terakhir 1 minit. Pesananlah kepada penonton-penonton semua. Alhamdulillah, syukur saya kepada Allah Ta'ala kerana hari ini saya dikurniakan dengan nikmat yang sebaiknya, dan saya bersyukur kerana berada di sini bersama-sama Ustaz Azhar, Ustaz Sanul Syam dengan kawan-kawan saya Samsul, Hafiz. Apa yang saya ingin kupas hari ini adalah satu soalan yang saya boleh tujukan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sampai bilakah kita boleh hidup? Jadi ini satu persoalan yang sangat emas. Saya juga tanya pada diri saya sendiri, saya tak tahu sampai bila yang saya boleh hidup. Mungkin esok, mungkin lusa, mungkin tahun depan. Tapi apa yang saya ingin kongsi dengan saudara-saudara se-Islam saya adalah hidup kita di dunia hanya sementara. Yang akan kekal abadi adalah di akhirat. Sama-sama kita mengingatkan saudara kita tentang betapa indahnya Islam, tentang masa yang berjalan begitu singkat. Dan saya ingin juga menyampaikan bahawa sebenarnya walaupun kami berada di sini, tapi kita sama yang semuanya bersama. Dan saya bersyukur sekali lagi kerana berada di sini, dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Dan sampai situ saya minta maaf kalau ada salah kata. Yang baik datang dari Allah, yang salah semua pada saya, insyaAllah. Baik, Samsul. Okey, Assalamualaikum semua. Saya nak bagi komen sebagai seorang Muslim yang terlibat dalam industri filem. Apa yang saya boleh cakap adalah yang saya nampak filem dengan kehidupan ni lebih kurang sama. Sebab filem ada skrip, kan? So kehidupan kita ni ada skrip sebenarnya, skrip yang sempurna, iaitu Al-Quran. Jadi kalau kita ikut Al-Quran, ikut sunnah, insya-Allah kita pengakhiran kita akan baiklah. Sama-sama kita ke syurga Allah, insya-Allah, kan? Dan satu lagi kepada yang sebaya saya, kepada anak muda, bangkitlah. Bangkit dan kita cuba belajar, kan? Kita ambil contoh cerita iktibar dan hikmah Ashabul Kahfi. Saya baru baca, memang terbaik untuk anak muda. Google. Kalau saya ceritakan lawan okey pula, kan? Ustaz Ashabul Kahfi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Apa khabar orang Pening? Dan saya sini sebagai pelumba motor negara, dan saya mewakili pelumba Islam di luar negara. Dan saya sebelum ni tak pernah kenal erti sujud syukur ni. Dan sejak saya berhijrah di balik baru pulang ke umrah, dan saya rasa gembira, dan kerana saya dapat pergi ke rumah Allah yang begitu indah, dan banyak yang ujian yang saya alami selama ni. Dan saya ingin berkongsi kepada yang umur seperti saya, kepada anak-anak yang muda yang ingin menjadi seperti saya. Mestilah ada kehidupan pada diri sendiri, kena letak macam seperti apa yang buat, mesti selalu syukur kepada Allah Ta'ala kerana dia yang memberi rezeki kepada kita. Dan baru-baru ni saya race di Valencia, saya menang, dan saya membuat sujud syukur kerana saya begitu semangat bila saya membuat sujud syukur di negara orang, dan seorang diri yang saya mewakili kepada semua rider Malaysia. Ada tak orang kaya yang bunuh diri? Ada tak orang glamour yang bunuh diri? Kenapa mereka bunuh diri? Kerana mereka tidak menjumpai ketenangan, kebahagiaan yang sebenar. Kenapa mereka tak jumpa? Sebab mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kita kena selalu ingat Allah dalam bekerja, dalam cari rezeki, dalam berhibur. Kita ingat Allah, insya-Allah kita dapat bahagia di dunia, dan yang lebih penting di hari akhirat sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik nanti jalan baik-baik. Baik. Alhamdulillah kepada semua yang hadir pada malam ini, kecil besar tua muda, laki-laki perempuan, syukur banyak-banyak kepada Allah SWT. Berdoalah selalu kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita,
supaya kita sempat bertaubat selalu, sempat kita bayar hutang kita dengan Allah, sempat kita belajar ilmu-ilmu agama yang selama ni kita cuak, sempat kita menjadi khalifah Allah untuk berbakti kepada agama Allah. Jangan bimbang sedikit pun pada masalah rezeki. Tu rahib-rahib, pendeta-pendeta agama lain yang duduk bertapa dalam kuil, makan siang dan malam. Kita ni hamba Allah, sujud kepada Allah. Allah akan jamin rezeki kita. Sampai kita mati, kita akan ada rezeki. Lepas tu dalam masalah ini tegas, tekad. Bukan malam ni kita baru nak berazam, tapi azam kita sebagai orang Islam dulu, kini dan selamanya untuk menjadi hamba Allah, yang bila kita mati nanti Allah redha terima kita sebagai hamba dia. Kami yang duduk atas petas ni bukan yang terbaik, tuan-tuan yang duduk di bawah bukan yang tidak baik, kerana yang paling takwa sajalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kami hanya berkata-kata kerana ramai lagi daripada orang yang tidak berkata-kata, lebih cerdik, lebih alim daripada kami. Cuma kita ini berkumpul. Kalau semua bercakap tak boleh lah. Ni wakil dia 3-4 orang saja bercakap, benda yang sama ingat mengingati di dalam Islam. Mudah-mudahan kita, Allah akan teruskan beri rahmat kepada kita, dapat hidup begini, cari makan dan bersama dengan Islam dalam program-program begini. Terima kasih sekali lagi kepada kerajaan negeri Pulau Pinang dan Penang Halal kerana beri kesempatan kepada kita untuk duduk pada padang bandar ini. Kepada pihak keselamatan, polis, trafik dan sebagainya, semua yang telah bersusah payah, dan yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan sendiri, sebenarnya lah sebagai penjaya dan yang menjayakan program kita pada malam ini. Kerana kami cakap 5 orang, tak ada orang mari, maka tak ada faedah sedikit pun. Tuan-tuanlah yang mendapat keberkatan dari sisi Allah, sehingga Allah beri kemenangan, dapat berjaya datang pada malam ini. Terima kasih. Berjumpa lagi di lain kali. Kita berselawat, kita berasma husna dengan saujana, kemudian kita akan tutup dengan doa dan bertakbir beramai-ramai. Baiklah, salam kita ke akhir sembang ambang 2014. Jadi sebelum itu saya menjemput kepada Kepala Sarjana untuk bersama-sama kita di atas pentas, dan juga dijemput juga kepada YB Datuk Abdul Malik Kasim, Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang, bersama dengan YB Datuk Saleh Man yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, juga YB Datuk Abdul Rashid Asnul, Timbalan Ketua Menteri 1, beri laluan sedikit bagi kepada PMB kita untuk bersama-sama di atas pentas. Marilah sama-sama kita muslimin dan muslimat semua, ayuh kita bangun bersama-sama. Inilah kemuncaknya sebenarnya yang sepatutnya kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu rahmat dan juga hidayahnya. Marilah sama-sama tepat jam 12 kita akan bertakbir sebanyak 3 kali. Kemudian kita akan bersama-sama berasmaul husna, bersama dipimpin bersama dengan semua artis undangan dan juga penceramah kita Ustaz Syed Nur Hisham dan juga UAI bersama dengan kumpulan Saujana dan semua yang ada di sini. Bersama kita semua bersedia, InsyaAllah tanamkan dalam diri kita sekarang ini, kita buang segala yang buruk. InsyaAllah bukan hari ini saja, bukan kerana ambang sembang ini saja, biarlah hari-hari kita yang mendatang kita tetap bersama dengan kalimah Allah. Kalau anda sudah bersedia, نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير
العدل الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jadi Alhamdulillah sehingga kita berjumpa lagi di lain-lain masa. Kami mengucapkan sekali terima kasih di atas anjuran oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang juga Halal Penang seperti persidangan Expo Halal Antarabangsa Pulau Pinang ke-5. Dan pastinya terima kasih juga kepada anda semua para tetamu yang hadir pada malam ini. Terima kasih kepada penceramah kita yang utama iaitu UAI dan juga seterusnya USN, kepada Hafiz, kepada P. Andre, kepada Syamsul dan juga kumpulan Sarjana, dan akhir sekalam daripada saya MC pada hari ini, segala yang baik datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mengaminkan doa daripada UAI. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wala ma'na syakiyan wala mahruma. Allahumma ja'alna fi hadhihi lailatul mubarakah minas su'ada'il maqbulin wala minal ashqiya'il mardudin. Allahumma sallimna wa sallim mauladana wa azwajana wa ikhwanana. Allahumma sallim dinana wa sallim i'tiqadana wa sallim maqwadana wa sallim af'alana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'azaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa
wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Takbir. 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 Allahu Akbar. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada Ustaz Azhar Idrus. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Majlam Sembang Ambang 2014 ini dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Halal Penang sempena persidangan Expo Halal Antarabangsa sempena yang ke-15. Dan untuk makluman tuan-tuan semua dijemput untuk ke Expo dan persidangan halal antarabangsa ke-5 Pulau Pinang pada 17 hingga 19 Januari 2014 di Pisa. Di samping itu juga Kerajaan Negeri ada menganjurkan satu konsert zikir terapi oleh Hafiz Hamidun pada 1 Februari 2014 yang juga akan diadakan di Pisa.